Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So kalau korang boleh recall, sekitar pertengahan tahun lepas kita ada membawakan sebuah penawaran webcam yang boleh katakan agak menarik untuk diketengahkan, iaitu yang ada atas meja ni, iaitu Osbot Tiny 1080p, di mana ia adalah sebuah PTZ ataupun AI powered PTZ punya webcam. PTZ stand for Pan, Tilt and Zoom, means that this webcam boleh mengikut pergerakan anda, boleh buat AI tracking macam tu. Tetapi bukan itu kita nak ceritakan. Hari ni kita nak bawakan yang upgraded version, di mana dekat dalam kotak coklat ni should be adanya Osbot Tiny 4K pula. Jadi dia adalah upgraded punya resolusi. So kalau korang tahu adakah menarik tak menarik, function tak function, dan mungkin kita akan buat side by side punya comparison antara 4K dengan 1080p punya version. Tak apa lagi masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita go through dekat website dia dahulu. Kita nak tengok apakah yang berbeza, mungkin kita boleh capture dekat sini. Jadi, first thing first, ia adalah masih lagi sebuah AI powered PTZ punya webcam. Meaning that dia punya tracking tu berdasarkan AI mereka lah. Jadi, ini adalah dia punya video dia. So, kalau korang boleh recall pada video lepas, aku akan letak link dekat bawah. Dia punya implementation ni korang boleh letak dekat atas komputer punya leads ke, korang nak letak atas tripod ke, pun boleh, tak ada masalah. So, macam ni dia ada video call with freedom. Dia juga ada internal build punya microphones. Alright, so dia mempunyai auto framing in 4K punya resolusi untuk model yang baru ni berbanding 1080p untuk model yang lama. Basically, imaging system, bigger sensor, katanya kita akan test kejap lagi. Premium sensor kita akan test kejap lagi. Alright, 4K resolusi kita akan test kejap lagi. Adakah go tak go? Alright, HDR, dah ada HDR. Okay, ada always focus on the right part. So, kita akan test juga dia punya auto focus. Tengok go tak go. Sebab apa? Yang lama ni, dia hanya fit focus. So, yang baru ni should be, kalau kita nak buat focusing benda-benda yang lebih kecil tu, adalah should be lebih better. Kita akan test juga kejap lagi. Alright, gesture control masih lagi sama. Korang boleh buat di zoom in, zoom out. Korang boleh buat di stop, ikut ataupun still mengikut korang. Kita akan demo balik kejap lagi. Alright, dia ada motion mode, headroom mode. Alright, basically itu saja aku boleh katakan. Dan the rest adalah as typical as previous punya model. So, how much this 4K punya version punya harga? So, kalau korang boleh recall, untuk 1080p punya harga dahulu, yang ini, harga seunit adalah sekitar sekarang punya harga RM838. And then, this is a premium punya webcam lah. So, korang jangan expecting harga dia dalam 100-200 saja. So, untuk 4K ni, harga dia adalah a bit expensive, iaitu RM1,133.33 kalau berdasarkan dia punya conversion dekat website dia ni lah. So, bagi aku, untuk harga sedemikian, it should perform, bukan better, great. Dia mesti berfungsi dengan jayanya. Alright, jadi tak ada cerita banyak, jom kita do the unboxing first. Alright, jadi macam korang nampak, ini adalah kotak yang aku terima. Okay, kita try buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right, so should be dia ada memberi aku 2 unit. Sebab aku memang request 2 unit. Aku nak try buat setup atas dan bawah tau, untuk review dekat rumah kan. Okay, so dari segi packaging nampak sedikit berbeza dari segi dia punya pembawakan dia. Alright, di mana macam korang boleh nampak, ini adalah 4K punya, ini adalah 1080p. So 1080p mempunyai approach yang meninggi, yang ini mempunyai approach yang lebih square. So ada 4K, nampak dia nak emphasis on that. So ada ring merah, dekat sini tak ada ring merah. So dekat belakang ni ada tak benda-benda yang penting. Basically dia memberitahu apa barang yang ada dekat dalam. Korang boleh pause and baca. Kita akan buka sekejap lagi. So more or less itu sahaja. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, sorry kalau anda kata suara aku tak begitu bagus. Sebab apa? Actually aku tengah tak bersihat. Tapi ya, video harus diteruskan. Minta maaf kalau anda kata ada kekurangan. Okay. Alright, presentation wise lebih premium kali ni. For the price, of course. Osbot, kotak merah. So, video call with freedom. Dalam ni should be ada menu kita takkan baca. Kita try keluarkan. Okay, ada warranty card dan juga of course menu yang kita takkan baca. Itu saja. Wow, this time around, dia orang go extra. Di mana kalau untuk comparison, ini adalah yang 1080p. Kalau kita buka 1080p macam ni saja. Kotak macam ni, dia selit-selit kabel dekat dalam ni. Tetapi untuk yang 4K ni memberikan korang satu fabric punya hard case. Nice. So kalau anda kata korang nak bawa pergi kelas ke, nak bawa pergi travel ke, nak balik universiti ke, college ke, nak pergi office ke, this Porsche ataupun this hard case should be a better punya option lah. Nice.
Nice Opsbot. At least something that we paying for. Okay. Okay, so dekat dalam presentation dia macam ni. This is the main unit dia. Kita akan tengok sekejap lagi. This is the magnetic. Dia akan lekat atas ni. Benda ni akan letak atas laptop punya lid ataupun monitor. Dan dekat sini should be ada all the cable lah. Okay, kita try tengok apakah kabel yang ada. Alright, first thing first. Oh, dia ada memberi kita satu benda yang tak ada dahulu. Kita try tengok. Alright, nice. So, dia ada memberi kita sebuah adapter Type C to Type A. Ini agak rare sikit. Okay, lepas tu dia ada memberikan kita kabel Type A to DC ke AC lah, yang jenis bulat macam ni. Dan last but not least, ini adalah kabel Type C to Type C. Alright, so untuk implementation kali ni dia memfokuskan kepada Type C to Type C lah. So kalau anda kata laptop korang tak ada Type C, masih lagi menggunakan Type A, so this adapter akan comes in handy macam tu lah. Alright, so dari segi dia punya design dia, aku boleh kata lebih kurang saja. So dia boleh tunduk macam ni, dia boleh pusing. Okay, hampir 360 darjah. Dekat depan ni should be ada dia punya indicator light dia untuk menentukan merah ke hijau ke biru macam tu. Osboard dekat sini ada mikrofon dia. Kita akan test sekejap lagi. So ni ada power dia. So I believe mungkin power dia adalah menggunakan di sini. This one adalah kalau korang nak connect kepada komputer korang, untuk korang connectkan pada OBS ataupun korang punya recording punya aplikasi. So bawah ni adanya lubang untuk korang nak sangkut ke tripod ke ataupun apa-apa benda lah, Gorilla Pod ke, dan ada padding dekat sini. Dari segi build material, aku boleh kata mostly plastik lah. Masih lagi plastik. Kalau kita comparekan dengan yang lama ni, yang tag ATP ni, sebab tag ATP pun itu hari dia ada bagi aku 2 unit. So ini adalah yang unit aku tak guna. So kalau to put side by side, aku boleh katakan sangat-sangat sama. Kecuali untuk 4K ni dia ada ring warna merah tu. The rest, berat aku boleh kata sangat-sangat similar lah. Aku boleh katakan chassis dia masih lagi chassis yang sama. Cumanya berbeza design ring dekat situ. Alright, so enough said about that. Of course, korang nak tengok dia punya comparison punya video. So, aku akan set up dekat aku punya MacBook. Kita akan try pasang pada OBS. Aku akan try buat side by side punya comparison. Kita akan test dia punya video punya quality, internal microphone punya quality, dan mungkin last but not least, kita try dia punya autofocus punya quality. Jadi, jom. Okay guys, so aku dah setting up kedua-dua kamera ni dekat atas aku punya MacBook ni. Di mana sebelah kiri ni adalah tag ATP, sebelah kanan adalah 4K. Dan first thing first, kita nak review pasal dia punya aplikasi yang disediakan oleh Opsbot tersebut lah. Jadi macam korang nampak dekat screen recorder aku sekarang ni, ini adalah Opsbot TinyCam punya aplikasi. Jadi untuk connectivity yang nombor 1 ni actually 4K. Nombor 2 adalah untuk tag ATP lah, aku dah terbalik setting. Tapi more or less aku just nak showcasing how does the software punya looks like. Alright, jadi first ini adalah first layer of interface. Jadi macam korang nampak kat sini, korang boleh pilih nak kamera nombor 1, kamera nombor 2. Kalau korang ada 345, dia akan ada nombor 2, 345 lah. Alright, kita pergi yang nombor 1 dulu, yang 4K punya dahulu. Jadi dekat sini air tracking ni korang boleh tap to unlock ataupun korang boleh tap to lock balik lah. Meaning that kalau lock dia tak akan follow, kalau unlock tu dia akan follow lah. Alright, dekat sini korang boleh control zoom dan juga korang boleh control dia punya gimbal panning, tilting dia secara manual, ataupun korang boleh gunakan dia punya auto tracking ataupun air tracking yang tersedia pada kamera ni lah. Both untuk layer ini adalah sama sahaja. Jadi kita masuk ke dalam layer kedua, itu setting punya layer. Di mana dekat sini korang boleh tengok dia punya software, firmware, gesture control lock target, gesture control zoom target. Semua korang boleh on atau off kan. Ini benda yang aku akan tunjuk sekejap lagi. Alright, gesture control zoom factor ni korang boleh lajukan ke ataupun perlahankan depending pada korang punya keperluan. For this testing, kita buat default saja supaya dia sama kedua-duanya. Dari segi tracking mode dekat sini ada 3. Headroom mode ni di mana dia akan angkat sikit kamera supaya ada lebihan atas kepala korang sikit. Kalau standard mode ni dia akan macam rendah sikit supaya korang punya subjek tu betul-betul cukup-cukup frame. Manakala motion mode ni dia akan membuatkan kamera ni berpadding ataupun bertilting dengan lebih smooth dan juga lebih laju. Ini more kepada kalau korang nak buat pergerakan-pergerakan yang lebih pantas lah. Alright, jadi untuk tujuan ni kita akan buat motion mode. Kita nak test dia punya pergerakan tu. Dari segi anti-flickering korang boleh off ataupun korang boleh on kan. Untuk tujuan ini aku buatkan 60Hz. HDR aku on kan. Untuk model 4K ni macam aku cakap tadi, dia ada autofocus. Tapi untuk first testing ni kita off kan dahulu. Kita akan cuba sekejap lagi. More or less the rest adalah sama saja. Jadi yang nombor 2 ni, tag ATP, bezanya sama saja kecuali dia tak ada autofocus. Itu saja. So that's all for the software ataupun for the aplikasi. Now jom kita buat sedikit uji kaji untuk kedua-dua kamera Opsbot Tiny ni. Let's go. Alright guys, so first thing first kita nak cuba Opsbot Tiny tag ATP dahulu supaya korang boleh recall apa kita pernah cuba setengah tahun yang lepas. Jadi macam korang boleh nampak dari segi dia punya quality wise, aku boleh katakan a decent tag ATP punya kamera. Color aku boleh katakan near to the original punya color yang ada pada background aku. Warna purple adalah purple. So far dari segi dia punya noise dia boleh dikatakan agak acceptable. Sekarang adalah malam.
lighting tak begitu terang, tapi boleh dikatakan agak usable lah. Jadi kalau korang nak buat video call macam ni, agak terang lah. So how does the audio okay tak okay? Korang boleh komen kat bawah. Sebab apa? Ini adalah audio internal 1080p punya model. Alright, so far so good lah. Aku boleh katakan dari segi dia punya coloring, everything sangat-sangat acceptable. Sharpness tu mungkin kurang sikit lah. Now jom kita switch kepada 4K punya model pula. Now adalah untuk 4K punya model. Jadi first korang akan notice bahawa dia adalah lebih sharper, lebih kontrasti. Cumanya korang notice tak bahawa dekat belakang tu bezanya apa? Yang 1080p tadi berwarna purple, yang belakang ni sekarang adalah berwarna biru-biruan. Alright? Dari segi kulit aku pun tadi lebih kepada ke arah kemerah-merahan ataupun magenta. Sekarang adalah lebih ke arah ke yellow-yellowan, ke hijau-hijauan macam tu. So that's the discrepancy yang aku notice antara 1080p dengan 4K setakat ini. Di mana kalau tanya pada aku, the real punya situasi adalah yang warna ada pada 1080p model. Di mana belakang aku ni adalah ke warna ni ke purple-purplean. Alright, jadi so far kalau korang boleh nampak, yes, that's the color punya differences. Dari segi audio macam mana? Okey kita okey. Sebab apa? Sekarang kita sedang merekod menggunakan audio pada Osborne Tiny 4K pula. Okay, now jom kita cuba dia punya autofocus pula. Jadi kita cuba tengok dia boleh fokus tak pada controller ni. Jadi ini adalah controller kamera aku. Adakah dia boleh fokus? Kita try tengok. Untuk 4K, sebab kita dah on kan dia punya autofocus. Okay, kita try tengok. Okay, so far. Okay, so far dia boleh focusing kan, dah nampak. Tapi dia agak perlahan lah. Alright, kita try tengok. Berubah kepada muka aku. Alright, kita cuba lagi sekali. Alright, muka aku balik. Alright, tak begitu laju, tak begitu perlahan. Acceptable bagi korang yang mungkin nakkan penggunaan autofocus pada sebuah webcam. Ia ada, tapi bukan paling laju. Now, jom kita cuba pula uji kaji untuk both side by side. Untuk test dia punya gesture dan juga motion pula. Jom. Okay, macam korang boleh nampak, sekarang adalah side by side punya comparison. Again, sebelah kiri adalah untuk 1080p, sebelah kanan adalah untuk 4K. Again, korang boleh notice bahawa differences in coloring. Belah yang 1080p tu lebih purple, belah yang 4K tu lebih kebiru-biruan. Untuk kulit aku berbeza which is kalau kau tanya pada aku, the most accurate punya colour adalah yang ada pada 1080p berbanding 4K. Tapi dari segi dia punya sharpness, aku boleh katakan 4K tu nampak lebih sharp, lebih clean colour dia macam tu. Jadi untuk tu, jom kita test dia punya tracking dahulu. Jadi kita bangun. Alright. Jadi macam korang nampak, so far tracking ni boleh dikatakan agak similar kan. Alright, so far tak ada perbezaan sangat. Okay. Agak laju, boleh dikatakan sama-sama smooth. Wah. Alright, jadi jom kita try tengok. Tengok yang 4K. Yang 4K ada stop sikit tadi. Mungkin ada sangkut ke apa. Okay, kita test untuk stopkan dia punya tracking. Macam ni. Kedua-duanya akan menyala lampu biru. So sekarang should be dia dah stop. Nampak? Dia dah tak ikut aku untuk berjoget lagi. Alright. Okay, kita mulakan balik. Okay, dia akan mula tracking balik. Alright. So far dia akan mula tracking balik Okay. Jadi now, jom kita cuba tengok dia punya zoom in, zoom out dia. Zoom. Alright. Alright, kita boleh nampak bahawa yang 4K dia lebih cepat untuk trigger, untuk zoom punya motion. Dan kalau korang boleh nampak bila zoom tu, dekat sini kita nampak perbezaan yang ketara lah. Yang 4K nampak lebih sharp, yang 4K punya colour nampak lebih kontrasti, which is aku lebih suka warna ini. Cumanya again, warna 1080p lebih accurate. Itu sahaja. Alright, zoom out balik. Alright. Okay, sama. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay. Alright, so far sekarang dah okay balik lah. Tadi mungkin dia ada lambat sikit tangkap, tapi so far so good, lebih agak similar jugalah. Okay, kita zoom out balik. Dan bila kita zoom out, kalau korang boleh notice bahawa, okay, apa yang korang notice? 4K lebih cerah berbanding 1080p lebih gelap. Jadi in a low light punya situasi, aku boleh katakan 4K ni adalah lebih usable. Jadi jom kita kembali ke depan komputer. Alright. Okay. Jadi so far, itu aku punya finding setakat percubaan aku lah. Jadi jom kita wrap up this video. So guys, apa aku boleh katakan berdasarkan uji kaji kita tadi? First in first, kita notice bahawa of course dari segi sharpness, 4K menang lah. 4K lebih sharp, lebih banyak detail dia. Tetapi dari segi color accuracy, I'm more toward 1080p punya model. Color dia adalah lebih similar pada background aku, which is sekarang purple berbanding kebiru-biruan yang dihasilkan oleh 4K punya model. Dari segi dia punya noise ataupun dari segi dia punya low light punya performance, I'm more toward 4K. Korang nampak tadi 4K nampak lebih clean dia punya color dia, lebih clean dia punya foto dia. Dari segi dia punya gesture, everything aku boleh katakan quite similar. Sometimes yang ini hit and miss, sometimes yang lagi satu hit and miss. Tapi in the ideal punya situation, both perform perfectly.
AI tracking ni memang sangat-sangat tepat, sangat-sangat lincah, sangat-sangat laju, sangat-sangat smooth. Itu yang paling penting. Cumanya sometimes dia terlampau sensitif. Kadang-kadang macam korang nampak bila aku bercakap macam ni kan, dan ada orang mungkin para guru kadang-kadang bercakap tangan bergerak ke apa, ada gesture, dia mudah untuk trigger, untuk stop ataupun onkan dia punya AI tracking. So my advice adalah, kalau korang adalah pembicara macam aku yang jenis bercakap-cakap tangan bergerak ni, better korang offkan dahulu gesture punya mode tersebut sebelum korang meneruskan bicara korang. Otherwise dia akan mengganggu sedikit sebanyak proses penyampaian korang. Dari segi audio, setelah mendengar balik klip yang aku rekod tadi, both mempunyai kadar kualiti audio yang lebih kurang sama. Cumanya audio 4K kalau korang dengar betul-betul, dia lebih clean, lebih bersih bunyi dia. Itu sahaja. More or less kalau tanya pada aku, for the price extra RM300, kalau aku go for the 4K punya version. Sebab in the future mungkin bila korang nak gunakan 4K, korang dah ada 4K punya format. Tetapi just bear in mind, even though kita berbicara 1080p 4K untuk video ini, just bear in mind, ia adalah tertakluk pada kualiti sebuah webcam. Jangan sesekali korang comparekan dia dengan korang punya mirrorless, dengan korang punya webcam Waima phone punya video kamera sekalipun. Dia berlainan punya kualiti macam tu. So untuk sebuah webcam, ia adalah sebuah 4K webcam yang decent. Alright. So guys, sampai di sini video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, kalau anda kata korang nak dapatkan seketul dua, macam biasa, link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.